Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pihak Yayasan Ta'lim kerana telah menginisiatifkan satu program ilmu. Biasanya di bulan Ramadan ini tidak rancak program keilmuan ya. Biasanya kalau yang lebih rancak tu juadah berbuka. Tapi sebelum kita sambil menanti saat berbuka di waktu yang barakah ini, kita memberi sedikit santapan untuk rohani kita, santapan untuk santapan akliyah dan ruhiyah sebelum santapan jasadiah. Dalam tempoh masa sejam ini berbagai tajuk telah dibincangkan, dan pada petang ini kita akan berbicara berkenaan dengan bagaimanakah Ramadan itu melatih kita untuk istiqamah. Ramadan melatih istiqamah. Kita selalu mendengar Ramadan bulan beramal, Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan tilawatil Quran. Bila habisnya Ramadan, maka Assalamualaikum, Al-Quran pun naik semula kerak kan? Amal-amal yang biasa kita buat di malam bulan Ramadan pun dah berkurang. Tak ada lagi tarawih, tak ada lagi solat tahajud dan sebagainya. Dia jadi kembali asal. Ada satu ungkapan dan satu kitab yang ditulis, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Ramadan. Ramadan kita akan banyak, kita senang untuk beramal sebab suasana itu membantu. Jiran-jiran kita pun semua puasa, kita pun puasa lah. Kiri kanan kita pun semua solat sunat, kita pun senang lah solat sunat. Keluarga kita, kawan-kawan kita bergilir tadarus baca Quran, kita pun baca Quran lah. Kita panggil apa? Sebenarnya itu suasana yang membantu kita di bulan Ramadan. Orang solat tarawih, orang solat sunat, kita pun ringan badan. Dan itu memang satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan taufik dan inayahnya. Sebab antara faktor lainnya ialah syaitan diikat. Wasul silati syayatin. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ataupun futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabul jahim wa ghulqat abwabul nar wa suffilat syayatin ataupun wasul silati syayatin. Bila masuknya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya, dan pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Kira hari ni dah 3 minggu lah syaitan diikat kan? 3 minggu di malam yang ke-22 malam ni. Jadi lebih kurang
3 minggu syaitan diikat, dan kita pun senang beribadat. Cumanya minggu terakhir ni kita rasa dah lemah. Menuju ke penghujung ni rasa dah stamina dah kendur. Kan? Burn out dah. Kan? Kita bimbang bila kita keluar daripada Ramadan ini, Syawal saja kita collapse. Bimbang, kita bimbang pada diri kita. Dan kita boleh tengok kekuatan sebenar itu pada subuh 1 Syawal. Subuh 1 Syawal. Di mana-mana, kalau di KL ni memang akan kosong lah. Sebab apa? Sebab orang balik kampung. Tapi yang di kampung, adakah dia kata dia nak bagi alasan apa? Kereta 2 juta di atas jalan. Satu kereta ada 5 orang penumpang. Maksudnya 10 juta tu berada di kampung. Dan di manakah subuh pagi 1 Syawal? 10 juta tu di mana? 10 juta manusia tu di mana? Jadi kita tanya pada diri kita lah. Ujian sebenar kita 1 Syawal. Subuh bukan solat ahad, sunat air raya. Solat sunat air raya ni semua orang datang, kecil besar, tua muda, laki perempuan, bersih tak bersih, semua datang. Tapi subuh itu di mana kita? Yang ni yang kita kata kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadilah kita ni hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini 365 hari, bukannya 30 hari saja. Dan inilah menjadi medan untuk kita menguatkan latihan. Ramadan itu adalah medan untuk kita mentajdidkan. Kita dah berpuluh tahun kita melalui Ramadan. Daripada umur kita 15 tahun, yang dikira lah. Sekarang ni dah 70 tahun, ataupun 65 tahun, ataupun 45 tahun. Macam tahu-tahu je. Jadi maksudnya kita sudah melalui proses ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Okay. Latihan ini dia sentiasa. Tahunan ini Allah Ta'ala buat kepada kita ni, tahunan ini, latihan secara tahunan ini, supaya kita sentiasa refresh. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahuma. Ramadan ke Ramadan itu menjadi takfir kepada kesalahan-kesalahan, kealpaan, kesilapan kita. Mana setahun ke setahun. Bukan itu saja, dari segi fizikal pun kita ada time untuk untuk stop lah. Stop sekejap. Itu pun bukannya stop terus. Untuk kita memberi kerehatan kepada fizikal kita, kepada perut kita, untuk melalui proses apa dia panggil? Pistol. Okey. Dan Nabi SAW bersabda, sumu tasihu. Sumu tasihu. Kamu berpuasa, kamu lebih sihat. Puasa di sini bermaksud dengan kita menghalang diri kita dari makan dan minum dan berlebihan dalam perkara-perkara yang harus. Kita akan lebih sihat, fizikal sihat, iman sihat, kan? Akal sihat. Kadang-kadang kalau kita tidak berhenti berfikir, mengejar keduniaan, kita akan letih mengejar dunia. Dan last kali pun
bukan semua dunia tu kita akan bawa. Kita mengejar untuk mengumpul. Seronok kita bila angka tu bertambah. Buku akaun kita bertambah. Angka kita seronok. Tak salah kalau kita, cumanya wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addada. Rugi ataupun celaka bagi likulli humazatin lumazah. Lumazah ni orang yang apa? Al-humazah yang berbisik. Wal lumazah orang yang mengumpat. Al-humazah mengumpat, al-lumazah al-lams orang mencela. Alladhi jama'a malan wa addada, yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Maksudnya menghitung-hitung ini menyebabkan dia kumpul dan dia jadi bakhil. Dia tidak mahu menginfakkan ke jalan Allah. Dia kumpul, dia kira kalau bagi nanti kurang, jadi menyebabkan jadi bakhil. Ini yang wail, ini yang celaka. Dan celaka ni Allah Ta'ala sebut, satu melibatkan harta, yang kedua melibatkan maruah. Melibatkan harta, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surah Al-Mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. At-tatfif atau Al-Mutaffifin ini orang yang curang dalam menyukat dan menimbang. Bagaimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta supaya dicukupkan. Tak cukup lagi ni, 0.01. Cukup ni. Tapi bila terlebih, tak apalah, halal. Itu kalau dia nak daripada orang. Nak hak dia, tak cukup, dia minta. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tak cukup, cepat-cepat dia bungkus. Jadi kita tengok kan, nak berapa, ada orang yang cekap tu, tak cukup pun, kadang-kadang dia letak banyak, lepas tu dia cabut pula. Dia timbang lebih-lebih, lepas tu dia cabut pula. Dah. Yukhsirun. Dia suka, dia mengurangkan. Baik. Manusia ni akan jadi rugi dan celaka dengan dua benda lah. Satunya melibatkan harta dan melibatkan marwah, al-humazah dan lumazah. Apabila Allah Ta'ala sebut yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka harta yang dia kumpul itu, yang dia kira itu, yang dia kumpul dan semakin banyak itu, dia ingat akan mengekalkan dia. Akhladahu, akan mengekalkan dia di dunia ini, akan mengekalkan dia. Sedangkan kalla la yunbadanna fil hutamah, sesungguhnya tidak, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah. Apa maksud al-hutamah? Neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Allah Ta'ala tanya, apakah hutamah? Narullahil muqadah. Api neraka itu ialah neraka yang dinyala-nyalakan, azab api yang Allah Ta'ala nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah,
yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sedangkan sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, fi amadin mumaddadah, dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tak dapat dibayangkan, digambarkan macam mana api itu mencecah ke hati, diikat pula, ditutup lagi. Tak nak bayang. Tapi kalau tengok rumah terbakar dan di dalamnya ada orang yang sedang berusaha untuk keluar, tak boleh keluar, dan rumah tu rentung, dan dijumpai lepas tu rentung. Begitulah yang kita dapat tengok orang yang terbakar. 50%, 90%, 80%. Kita tengok. Dalam neraka tak tahu dibayang. Tak dapat dibayangkan. Adakah masuk keluar ilup macam ni pula dan sebagainya, kita tak dapat bayang. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, kembali kepada ayat ini, bagaimana kita suka duit kita banyak, mengumpulkan harta. Walaupun mengumpulkan harta ini tidak salah, tapi Allah Ta'ala sebut orang yang sayang, yang bakhil, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang yang bakhil, kemudian dia suruh pula orang lain bakhil sama macam dia juga. Ini wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan kurniaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina, kami telah menyediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Satu. Ada grup yang kedua, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang yang mendermakan hartanya ria'an nas, kerana riak, mempertontonkan kepada orang. Wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari kemudian. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabat, maka ketahuilah dia ataupun syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat. Baik. Jadi ini antara ayat-ayat memperingatkan kita tentang amalan yang kita suka buat pada bulan puasa. Tak sempat orang minta lagi, kita dah bagi dah. Kan? Kita dengar je ada orang nak buat iftar ke, nak buat sumbangan ke, kutipan ke, cepat kita. Sebab apa? Kita nak merebut pahala yang kata 70 kali ganda. Kan? 70 kali ganda bulan puasa ni. Pemurahnya kita, sebab Nabi pun pemurah bulan puasa ni. Habis je bulan puasa, berat balik kita. Berat tangan. Kalau orang dulu dia panggil tangkai jering. Tangkai jering ni apa? Susah nak lepas kan. Tangkai tu dengan isi tu tak tercabut. Kena guna pisau dan gunting untuk memisahkan di antara isi dengan kulit dengan tangkai ni. Inilah yang tajuk kita ini. Kun Rabbaniyan. Kerana Tuhan itu bukan berada pada bulan puasa sahaja, bulan Ramadan sahaja. Bahkan 11 bulan yang lain Allah melatih kita. Bagi penjawat awam, latihan tu dia kena pergi. Setiap tahun tu dia adalah syarat-syarat dia, KPI untuk mencukupkan beberapa poin. Dipanggil latihan dalam perkhidmatan, ladang.
Kalau orang yang bidang pendidikan, dia kena hadir khusus untuk kecekapan, untuk latihan pengajaran, untuk latihan penyelidikan, untuk latihan macam-macam latihan lah, konsultansi. Tujuannya apa? Supaya dia itu up to date. Dia sentiasa bekerja cekap sesuai dengan zaman dia. Ramai sekarang ni orang tak larat nak pencen awal. Sebab apa? Sebab tak dapat mengejar dan tidak dapat meletakkan diri dia up to date. Cikgu pun tak larat nak ramai nak pencen. Ramai cikgu nak pencen. Sebab apa? Tak tahan, tak larat. Latihan yang diberikan tak mencukupi sebab cepatnya masa dan teknologi. Dengan kaedah pengajaran, dengan data yang kena isi dan sebagainya. Jadi kena melatih diri untuk sentiasa berada pada zaman. Mengapa Allah Ta'ala letakkan kita ni, iman kita mesti dilatih supaya kita sentiasa berada pada zaman itu. Mungkin cabaran zaman dulu tak sama, cabaran iman zaman dulu tak sama dengan cabaran iman zaman sekarang. Dahulu kalau orang bagi rasuah, kan, dia bagi duit penderas ataupun pengeras. Pengeras pelincir RM50. Jalan lah polis kata. Penguatkuasa kata jalan. Tak kira siapa, penguatkuasa kata jalan. Sekarang ni tak boleh, kena 500 baru boleh lepas. Jadi tidak, awak nak menganiaya saya, dia kata, bagi RM50 awak nak menganiaya saya. Jadi dulu RM50 cukup. Sekarang RM500 barulah lepas checkpoint ataupun roadblock dan sebagainya. Kalau nak masuk pejabat pula RM500,000 untuk saya barulah lepas, kan? RM50,000 untuk saya barulah lepas. 5 juta baru lepas. Itu kalau lagi tinggi lah tingkatnya. Kalau projek tu 5 bilion, 10% ataupun 20%. Maksudnya kalau itu tidak dilatih, kursus masa masuk kerja itu BTN sekali atau kursus untuk confirmation sekali, tak adalah kursus tahunan, tak adalah peringatan-peringatan selepas tu, hanyut semua pejabat awam. Hari ni dapat 500 semua tepuk tangan. Yang pencen 200,500. Tunggu 5 bulan. Tunggu 5 bulan. Tak terlibat. Oh, tak terlibat. Yang ni penjawab, yang bisnes ni, yang bilion-bilion ni, dia senyum je, tak ada pun. Jadi Allah Ta'ala kata, setiap tahun kamu mesti dilatih. Sebulan latihan itu. Masuk kursus sebulan. Kalau penjawat awam di Intan, kan? Ada yang di mana-mana lah. Kalau cikgu di IPG, di maktab, dilatih sebulan. Kalau polis di Pulapul, askar di camp ialah latihan kecergasan, latihan kemantapan, latihan kecekapan, latihan pengajaran, latihan. Kalau tidak, kamu tak up to date. Kamu tak, kalau askar yang tidak dilatih balik, nak berlari pun tak boleh, nak pegang senapang pistol pun dah tak cekap. Satu minit baru selesai pasang semua. Tapi kalau askar yang dilatih, mungkin 20 saat komplit boleh menembak. Cikgu pun sama. Kalau tidak dilatih, dia akan berkarat. Maklumat dulu yang dia ambil, maklumat tu dulu, yang dia belajar daripada guru dia dulu, itu yang dia guna pakai sampai sekarang. Sebab tak ada latihan. Begitulah kita kembali kepada latihan Ramadan ini. Urat sendi kita ni dilatih, usus dan urat darah kita pun dilatih. Yang besar tu disempitkan dengan berlapang. Lutut-lutut kita ni, yang dulu kita hanya
17 rakaat saja. Sekarang ni 40 rakaat. Bulan puasa ni hitung-hitung ni. Dia 10 tarawih dengan witir, dengan solat rawatib dan sebagainya, 40 rakaat. Ataupun lebih ataupun kurang. Jadi itu untuk mengendur-ngendurkan urat-urat kita. Nak stretching urat kita. Dulu kita lambat untuk rukuk dan sujud kan. Dah banyak kali rukuk dan sujud, dia lebih ringan. Tapi jangan bandinglah dengan orang yang rukuk atas kursi atau sujud atas kursi. Bukan nak kata, tapi cuba tanya dia. Dia akan rasa tak puas. Dia akan jealous kepada orang boleh rukuk di atas, boleh rukuk dengan membongkokkan badan, boleh sujud di atas lantai. Sebab dia tak mampu. Dia tidak boleh buat. Kita tak boleh stretching dah. Jadi inilah latihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setiap tahun sebulan. Dan latihan ini sebenarnya untuk kita istiqamah untuk 11 bulan yang akan datang. Fizikalnya kan, kita kalau bulan tak Ramadan, susah kita nak bangun pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi, pukul 4 pagi, pukul 3.30 pagi kan. Awal-awal dulu kita bangun pukul 5.30 pagi, lepas tu pukul 5 pagi. Ni pula ujung 10 akhir ni banyak pula masjid buat qiyamul lail pukul 3 pagi. Kita kena bangun dah. Ada yang buat 3.30, ada yang pukul 4. Sebab kan. Jadi ini latihan, ini pendedahan, ini latihan. Tapi yang sebenarnya amalannya bila? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala dedahkan kepada kita ni, tua dan muda, miskin dan kaya, lelaki dan perempuan, ayah dan ibu, semua melalui proses yang sama. Cuma kemampuan lepas inilah dan Allah Ta'ala melatih kita ni supaya kita beristiqamah. Cuma istiqamah ni, yang ni Allah Ta'ala tak jamin. Latihan, ia boleh bagi latihan. Tapi lepas tu macam mana? Praktikalnya macam mana? Dia dapat ilmu di sini, nak apply ke tidak di tempat dia. Kalau cikgu, dia kursus 3 bulan, dia balik, dia nak apply ke dia di sekolah dan di dalam kelas dia. Kalau polis, sama juga, dia nak apply ke tidak. Latihan semua akan lalui, dapat sijil. Cumanya lepas tu nak beramal, nak apply, implementation, yang tu yang menjadi. Yang ni yang kita perlu kepada 5 perkara. Ada setengah jam ya. Apakah 5 perkara itu untuk kita istiqamah? Yang pertama, latihan yang kita hadapi ni insya-Allah ada yang secara intensif. Ada yang teruk, ada yang biasa-biasa latihan. Ada biasa-biasa. Dia kata kita ni biasa-biasa je. Sebab apa? 8 rakaat, pukul 9.30 siap. Dia kata Mekah buat 10 rakaat, tapi bukan 9.30 siap. Baik. Latihan kita ini sebagai satu pendedahan. Dia bukan berakhir di sini. Oh, kita berjaya di sini. Tak, dia permulaan di sini. Saya selalu juga beritahu kepada ada orang, dia kata dia nak sama belajar sampai master PhD. Dan bila dia dapat scroll, dia kata saya sudah berjaya, dia campur topi dia kan. Topi. Berjaya dah tu. Sebenarnya itu baru permulaan untuk dia meneruskan. Di situlah kematangan dia mengkaji. Daripada situ, dengan pengalaman dia buat PhD, lepas tu bermulalah dia nak menulis, dia nak mengajar, dia nak menyelidik seterusnya.
Bukan bila dia dapat skor tu berakhir. Bila kita sudah diisytiharkan dengan esok raya, kita pun seronok. Pompang mercun kan? Sekarang tak punya lagi kan? Sikit-sikit dah ada lah kan? Orang buat iftar perdana, panggil budak-budak ramai-ramai, bakar mercun. Dia kata untuk anak-anak. Imam pula tak ready, tak praktis mak elok-elok, lupa hayat kan? Dia kata untuk anak-anak. Tiba-tiba mak anak lagi beria, ayah tu tak beria lah, dia bakar untuk anak-anak. Baik, sebenarnya dengan pengumuman itu kita bertakbir kemenangan. Kemenangan itu mesti diisi. Orang kata, kita dah menang, sorak dah menang. Menang itu mesti diisi. Ada orang berkempen, dia menang. Bila menang dia tak buat kerja, balik tidur, rosak, hancur lah. Kemenangan itu mesti diisi. Kita dapat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Diisi dengan apa? Fitrah itu isi dengan apa? Pengalaman 30 hari, latihan 30 hari. Kita kena istiqamah. Ini dah dia panggil kun rabbaniyan. Kita menyembah Tuhan yang selama-lamanya ada. Bukannya ada pada bulan Ramadan saja, bukannya 30 hari saja. Dan tidak semua orang akan berjaya kecuali dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dengan bantuan dengan hidayah daripada Allah. Sini ada orang nama hidayah? Tak ada. Taufik? Tak ada. Jadi kena ada taufik dan hidayah, kena ada. Barulah kita akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita kena minta, ya Allah, ihdina. Minta hidayah lah. Ihdina ni hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, pandulah aku 17 kali sehari sekurang-kurangnya. Pandulah hamba-Mu ya Allah. Sebab kita tanpa hidayah, kita akan sesat. Tanpa Waze, tak jumpa kan? Tanpa Maps, tak jumpa kita. Dan kita kena minta, sentiasa kena refresh. Allahumma wafiqni, ya Allah, taufikkan aku. Taufikkan aku. Allahumma wafiqni, bila taufik padaku. Allahumma hdini, ya Allah, pandulah aku li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, pimpinlah aku, pandulah aku ke arah akhlak yang baik, amal yang baik. Sebab la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada orang yang boleh memimpin, boleh memandu yang terbaik kecuali Engkau. Kita kena minta. Kena minta. Mungkin kita pernah baik. Mungkin kita pernah berniat untuk jadi baik. Dan kadang-kadang kita terlajak ataupun terlucut. Ikat-ikat kemas tiba-tiba terlucut. Janji tak nak marah, termarah. Janji tak nak ni, tak nak macam-macam, kita terlucut ikatan tu. Macam mana nak mengetatkan ikatan ini? Allah bantu. Allah bantu. Minta, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah saya untuk istiqamah. Allahumma a'inna ala nahjil istiqamah. Kan? Allahumma, ya Allah, bantulah kami berjalan di atas manhaj istiqamah. Wa a'inna min mujibatin nadamah yaumil qiyamah. Dan lindungilah kami daripada penyesalan, an-nadamah,
Menyesal. Bila kita kita tersilap, tersalah, aduh, janji dengan anak kita tak nak marah, termarah. Janji dengan pasangan kita tak nak berkasar, terkasar. Jadi macam-macam kita. Jadi kita akan menyesal lepas tu. Janganlah kita menyesal di akhirat. Wa'idna min mujibatin nadamati yaumil qiyamah. Jangan kita menyesal di akhirat. Sebab menyesal di akhirat ni habislah. Menyesal di dunia tak apa. Orang Melayu kata telajak perahu boleh mundur, pelajak kata buruk padanya. Telajak amal membawa kepada neraka, wal-iyazubillah. Jadi lampu terpasang lampu kan? Balik silam. Okey. Baik. Yang pertama, ada 5. Kita sikit-sikit. Kita minta dengan Allah. Doa. Tidak ada orang yang boleh istiqamah kecuali dengan bantuan daripada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah pesongkan hati kami setelah kami diberi hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, engkaulah Tuhan yang maha penganugerah. Dan Nabi SAW mengajar kita, Allahumma thabbitna, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, bila kami ini sabit, subut kekal dalam agamamu, di atas jalan agamamu, di atas jalan hidupmu, cara hidup yang betul. Din ini cara hidup. Islam adalah cara kita hidup. Banyak pilihan, tetapi kita memilih Islam untuk kita hidup. Baik, yang pertama. Yang kedua, kita kena sentiasa memperbaharui niat. Tajdidun niat. Niat yang ikhlas. Niat kita akan sentiasa berubah. Mengapa kita kena setiap malam kita kena tabiitun niat untuk puasa? Tak confirm kita akan puasa esok. Kadang-kadang tu datang. Jadi niat tu kena sentiasa, dan kena sentiasa perbaharui. Sebab kadang-kadang niat dia boleh ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah hati kami ini di atas agama. Kemudian niat itu mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Bulan puasa senang kita ikhlas. Selepas Ramadan mesti dengan pulangan dan balasan. Kan? Beri ni dapat apa? Buat ni dapat apa? Bulan puasa kita tak berkira sangatlah. Sebab kita nampak pahala kan. 70 kali. Bulan puasa ni kadang-kadang kita banyak berkira jugalah. Berkira-kira. Jadi kita kena minta bantuan pada Allah untuk mengikhlaskan diri, untuk membersihkan diri, untuk mentuluskan. Ikhlas ni macam-macam boleh terjemah. Niat yang ikhlas ni tulus kepada Allah, bersih kepada Allah, telus kepada Allah. Tulus dan telus. Transparent. Tidak ada apa-apa di sebalik itu, nampak jelas.
Jadi yang pertama kita minta dengan Allah doa. Yang kedua kita memperbaharui niat kita. Dan doa tadilah, ya muqallibal qulub ataupun ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang memesongkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik, pesongkan ataupun bawalah hati kami ini kepada ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang boleh memesong-mesongkan, membolak-balik, ataupun sarrif ni, tasrif ni dia merubah-rubah. Ubahlah hati kami ke arah ketaatan kepadamu. Baik. Yang kedua, yang ketiga, untuk kita istiqamah dalam beramal, mesti ada orang bantu, suami ataupun isteri, ataupun pasangan, ataupun kawan-kawan. Kalau seorang ajak puasa sunat, atau seorang ajak pergi masjid, saya kat rumah je lah bang, tak membantu pasangan kita. Jom yang pergi solat kat masjid, alah kat rumah je lah bang. Kita yang masa tu 60% nak pergi masjid, dia jadi 40%. Kita test je. Tapi kalau pasangan tu membantu, kawan-kawan tu membantu, jom dah azan kita pergi masjid, kita tu bukan nak pergi pun 60% je nak pergi. Tapi kawan kata jom, jadi meningkat 80%. Maksudnya mesti berusaha mencari ataupun membina pasangan-pasangan, teman-teman yang suka melakukan kebaikan. Sebab teman yang baik ini penting dalam proses kita merubah diri. Kita merubah diri ataupun kita membangun diri. Kita sedang membina diri kita ni. Sentiasa kita membina diri kita. Kita perlu pada orang yang membina. Perlu orang yang membantu. Bukan orang membantu ataupun membuntu. Kita perlu orang yang membantu kita untuk kita ubah, tingkat, bangun. Tapi kalau orang membuntut, jatuh balik kita. Orang membuntu, tak boleh gerak kita. Penting mencari teman-teman yang, ataupun kalau kita tak jumpa, kita lah yang menjadi teman yang membantu. Kita ada 60% kekuatan. Kita tarik orang yang ada 20% kekuatan, kita gabung dua ni, kita jadi 80%. Ataupun kalau kita ada kekuatan 60%, kita gabung, kita tarik orang yang ada kekuatan 40%, kita gabung, kita jadi 100%. Kalau ada orang dapat 100% dah, dia akan jadi double, 200%. Payah nak cari. Ya, payah. Sebab itulah banyak orang bergaduh, kawan-kawan yang bergaduh, kecuali orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kawan-kawan ni elok dah berkawan, tiba-tiba dia bergaduh. Rapat sungguh dia dulu. Mana kawan dia? Pecah dah. Illa al-muttaqin atau illa al-muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Mereka ni akan kekal. Sebab dasarnya persahabatan mereka, perkongsian mereka itu takwa. Tidak kata aku mesti lebih, engkau kena kurang. Tak. Kita sama-sama lebih dan sama-sama kurang. Yang di belakang ditarik ke hadapan, yang di atas tarik orang di bawah. Bukan di atas pijak orang di bawah, ataupun dia pijak untuk dia naik lebih tinggi.
Jadi kawan-kawan yang bertakwa ini, mereka akan menjadi teman dunia dan akhirat. Yang keempat, untuk kita istiqamah, banyak contoh-contoh terdahulu di kalangan para anbiya, salafus salih, untuk kita hayati dan teladani. Kita baca kisah-kisah para nabi. Nabi SAW ketika turun ayat fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, surah Hud. Bila turun ayat ni, Nabi SAW bersabda, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Hud dan kawan-kawannya di kalangan para anbiya telah menjadikan Nabi tua. Maksudnya berat. Ayat fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di atas jalan yang benar, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Untuk istiqamah ni, dia tidak semudah menyebutlah. Nama boleh letak nama mustaqim, nama istiqamah, nama surau ke, nama masjid ke, boleh letak. Tapi nak istiqamah ahli ni susah. Sebaik sini letak saya taklim. Yang belajar ni dia sentiasa datang dan pergilah orang belajar ni. Dah habis, orang lain pula masuk. Dah habis, orang lain pula masuk. Tapi kalau istiqamah ni, nak kekal ni, tidak semudah kita sebut. Sebab itulah Nabi SAW diperintahkan supaya istiqamah. Dan Nabi minta supaya istiqamah. Bantulah untuk beristiqamah. Dan di kalangan para sahabat, ada banyak contoh para sahabat yang berjaya kerana istiqamah mereka, sehingga mereka dijamin syurga. Dan ada di kalangan para sahabat pernah bersahabat dengan Rasulullah, mati dalam keadaan kufur, murtad. Ada. Untuk kita teladani. Banyak. Hingga berlaku harbur riddah, perang melawan golongan murtad. Bukan zaman sekarang ni, zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Zaman Rasulullah tu dah ada orang yang mengaku jadi Nabi juga. Maksudnya dia tidak istiqamah dengan iman, dengan Islam. Dia boleh tertipu dengan ilmu dia, dengan maklumat yang dia ada. Dia boleh tertipu. Dia lari sikit demi sikit demi sikit demi sikit, sehingga dia terjatuh dalam parit. Sebab itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus ni orang nampak, dan banyak kita berada di jalan yang lurus. Yang dalam parit ni tak banyak kita dalam parit. Dan dia nak masuk dalam parit ni bukan tiba-tiba dalam parit, bukan bermula dalam parit. Dia duduk di atas jalan lurus, tapi bila dia alpa, dia leka, dia lelap, maka dia sikit masuk dalam parit. Mungkin jarak itu dalam 5 second itu, dalam 10 meter barulah masuk dalam parit. Dia bukan terus masuk dalam parit. Maksudnya kesesatan ini dia akan berlaku sikit demi sikit. Dia tidak terus jadi sesat. Dia bermula dengan sikit. Dia berani sikit. Dia berani reka sikit. Dia berani masuk sikit. Dia berani buat sikit. Lala sekali, dia tak rasa lah kesesatan itu sebagai satu kesesatan. Jadi kita minta, kita teladani contoh-contoh para sahabat yang istiqamah sampai ke akhir. Sampai ke akhir. Zaman senang, zaman susah,
Zaman susah, zaman senang dan zaman susah balik, mereka kekal dalam istiqamah di atas jalan sunnah. Mereka tidak menjual agama mereka, akidah mereka dengan harga yang murah. Dan yang terakhir ialah latihan kita ini berperingkat. Bulan puasa semua tempat ada, kita senang akses. Masuknya bulan habisnya bulan Ramadan, masjid kembali gelap. Sekarang ni masjid cerah, kan? Masjid cerah, masjid buka awal dan tak tutup-tutup masjid. Senang untuk kita beribadat. Nak baca Quran pun senang. Orang tu baca Quran sentiasa, orang solat sentiasa. Jadi peluang tu terbuka. Bila masuknya Syawal, lepas Isyak tu tak ada dah solat, witir pun tak ada dah. Kita kena tengok berkesan ke tidak berkesan malam raya. Bila penyimpan Maha Besar ijtihad, esok raya malam ni kita boleh buat witir ke tidak? Tarawih tu tak dah, kan? Sebab apa? Imam dah balik kampung dah. Imam pun tak bertugas malam tu. Kita je dah. Tak ada ke malam tu tak ada ibadat dah? Ada lagi ibadat malam tu. Malam convocation, malam Lailatul Jaizah, malam bagi hadiah. Tapi ramai dah orang tak datang. Lepas Isyak gelap. Rendang tak masak lagi. Sebab rendang tak masak lagi, ketupat tak rebuh lagi, kacang tak siap lagi, lansir tak pasang lagi, yang barulah, tak tukar lagi. Macam-macam kan. Kita jangan tengok lain, kita malam raya. Dan kita akan tengok persekitaran kita. Jadi malam raya ni memang satu cabaran untuk kita. Dan pagi raya itu kita kata solat subuh, bukan solat raya. Solat raya semua orang datang dengan songkok baru, dengan baju baru, samping baru, kemas. Semua orang datang. Itu kita boleh tengok orang Islam lah. Orang Islam, ramainya orang Islam ini dia tengok pada pagi raya lah. Tapi kalau orang mukmin, tengok solat fardu. Sebab dalam sebuah hadis, kalau kamu menyaksikan seorang itu berulang alik ke masjid, maka persaksilah dia dengan iman. Lepas hadis ini darajah dia bukannya sahih, tapi bersaksilah dia beriman. Bersaksi dengan keimanan. Mana orang pergi masjid, imanlah dia. Tapi kalau orang pergi solat raya, itu semua orang Islam lah. Orang Islam penuh padang, penuh masjid sampai melimpah. Itu orang Islam. Baik, apa yang kita perlu kekalkan? Kita dilatih 8 rakaat setiap malam, kan? Lepas tu 8 rakaat lagi qiyamul lail. Boleh tak kita kekalkan? Ni otot-otot ni, skru-skru ni dah stretching dah ni, kan? Lembut dah ni. Kalau kita tak training tu terhenti, dia akan kembali berat dan ketat balik. Skru yang ni dia kembali ketat, payah nak buka. Jadi kita kena istiqamah. Dan amal ni kalau kita rasa berat, kita boleh buat secara berperingkat tetapi berterusan. Kerana kita kata 8 rakaat, tak ada orang lepas Syawal ni dia buat 20 rakaat. Yang dia kata kita buat 8. Sebab apa buat 8 dah latihan mula-mula. InsyaAllah lepas Ramadan dia buat 20 pula. Ada tak macam tu? Yang 8 pun nak jadi, tak cukup. Yang 20 pun nak jadi 8. Yang 8 tu nak kekal 4 pun boleh tak? Tak boleh. Rendang dulu tunggu kat rumah tu. Tiap-tiap malam ada open house.
tiap-tiap malam ada open. Sebulan raya surau ni buat, rumah orang ni buat. Jadi siang hari orang puasa. Dia buat malam. Tak ada nak kuiti malam tu. Lepas isyak tu ke mana? Rumah siapa malam ni? Jadi kita kena berterusan. Walaupun sedikit. Saya pesan diri saya ni. Walaupun sedikit. Ustaz-ustaz lagi dah banyak jemputan. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairul a'mal ataupun afdal a'mal ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amal ini ialah yang berterusan, istimrar, wa in qalla, walaupun sikit. Bermula dengan apa? Kita dilatih puasa sebulan. Lepas raya, lepas puasa, bergaduh lah, tak nak puasa lah. Tak nak puasa lah. Boleh, itu pilihan kita. Bila pula nak puasa, tunggu tahun depan. Tapi agama, dia sentiasa amalan tu, dia tak putus. Puasa 6 hari, puasa sebulan, dia kata, okey lah, bulan Syawal ni, kita bagi 6 hari. Supaya sentiasa ada. Seminggu dua hari, habislah. Kan sebulan Syawal. Habis. Dan ganjarannya seperti setahun. Man shama ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari, seolah dia berpuasa setahun. Ada orang dia kata, saya dah puasa setahun. Zulkaidah, Zulhijjah, puasa sunat apa, Muharram apa, tak ada dah. Saya dah puasa setahun dah. Itu amalan dia itu bukan terbaik. Nabi SAW bersabda, afdal a'mal madama wa in qalla. Jadi wa in qalla ni walaupun sikit, daripada 30 hari kepada 3 hari sebulan. 3 hari sebulan pun susah. Nak ambil 13, 14, 15. Saya boleh sebut je. Belum tentu lagi boleh buat. Tapi kita kena ingat, kita kena pasak, kita kena minta dengan Allah taufik dan hidayah untuk kita beramal. Jadi saya rasa cukup setakat itu dululah untuk perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Kesimpulannya, kita kena beramal dengan penuh keikhlasan, kerana amal yang ikhlas inilah yang akan menjadi bekal kita, akan menjadi itu yang dikira. Amal yang berterusan ini yang dikira. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ini nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah. Istiqamah ini lebih mulia daripada 1000 karamah. Kita boleh istiqamah dengan solat berjemaah 5 waktu di masjid tempat azan diadzankan sampai akhir hayat kita. Itu satu kemuliaan. Kalau kita boleh istiqamah dengan solat sunat sebelum dan selepas fardu, boleh istiqamah. Kadang-kadang kita ni nak tunggu orang azan dulu baru kita nak bersiap. Kita akan terlepas. Jadi kita kena istiqamah itu 10 minit. Sebagaimana kita nak berhenti pukul 7. Sebab apa? Sebab buka puasa pukul 7.20. 23 hari ni. 20 minit kita reserve. Kan? Kita akan tinggalkan semua, kita akan pergi masuk ke dapur. Begitulah juga untuk solat-solat lain di luar bulan Ramadan. 20 minit sebelum masuk waktu, kita sudah ready dah. Kita sudah ada panggilan, masuk tanda, tukar baju sebagainya. Azan tu, kita sudah menunggu azan. Sebagaimana kita nak menunggu azan maghrib. Sudah ready, itulah yang kita kena istiqamah. Latihan inilah kita kena berterusan sedikit demi sedikit. Jadi banyak lagi yang kita boleh ambil istifadah daripada latihan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada asatizah lain datang untuk mencerahkan lagi tentang tajuk-tajuk yang telah dicadangkan. Jadi apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu daripada kekurangan diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa kita semua dan Allah Taala menulis kita di kalangan orang yang istiqamah. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
أنت ولي لها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا تقبل منا وأعمالنا تامه واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على نهج الاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.